أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah, wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah, perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah, wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah, wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan ya Tuan Haji Mazli selaku moderator ataupun pengerusi kepada majlis ilmu kita pada malam ini. Ya, saya hormati dan saya amat-amat muliakan ya Tuan Guru Ustaz Rabiah selaku Tuan Nazir. Tidak dilupakan juga Timbalan Nazir, seluruh para pegawai dan jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, ya tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Ya, saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tidak ada satu ucapan yang paling berharga dan bernilai di saat kita melafazkan alhamdulillah. Kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita, masih lagi mengizinkan kita untuk menjadi tetamu-tetamu Allah di rumah Allah. Di atas satu tujuan, di saat Allah menerima kita sebagai tetamu Allah ini, berarti Allah menerima kita untuk beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, kita sangat-sangat berharap ibadah yang kita lakukan ya sepanjang umur kita berada di atas muka bumi Allah ini, Allah terima, Allah beri pahala dan ganjaran, dan Allah izinkan untuk kita bawa pahala dan ganjaran ini sebagai bekalan. Walaupun tak banyak tuan-tuan, tapi biarlah ada bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ni saya nak bicara satu tajuk, ya tajuk umum tuan-tuan, iaitu Al-Quranul Karim adalah kunci kekayaan. Ya, Al-Quranul Karim kunci kekayaan. Tuan-tuan, di sini saya bawa satu kitab yang seingat saya lah 10 tahun yang lalu saya terjemah kitab ini ataupun lebih tuan-tuan sekalian. Di mana asal kitab ini ialah bertajuk Kaifa Takunu Ghaniyan. Bagaimana kamu nak jadi kaya? Kaya di sini tuan-tuan ialah merujuk kepada kaya dunia dan kaya akhirat. Dikarang oleh As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidrus, yang salah seorang daripada ulama Hadramaut Yaman. Jadi insya-Allah malam ni tuan-tuan saya nak ingin berkongsi dengan tuan-tuan ya, kerana dalam buku ni ya beliau berkongsi kepada kita sebanyak 14 kunci kekayaan dunia dan akhirat. Dan beliau juga berkongsi kepada kita 17 panduan-panduan kekayaan dunia dan akhirat. Baik tuan-tuan, dalam ni saya ambil satu tajuk insya-Allah untuk berkongsi dengan tuan-tuan, iaitu Al-Quran adalah kunci kekayaan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, Al-Quran ini disebut oleh ulama dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Burhan fi Ulumil Quran, Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullahu taala, beliau mengatakan Al-Quran ni Allah bagi nama 55 nama. Ada 55 nama Al-Quran. Salah satu daripada 55 ni adalah Al-Quranul Karim. Ya. Wa innahu laqur'anun karim, ini dalam surah Al-Waqiah. Baik. Kata ulama, kenapa Allah menamakan Al-Quran? Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan Al-Quran ini kita tak boleh terjemah. Kerana apa? Kerana dia adalah satu kalimah, kata nama khas
bagi kalam Allah. Maka disebut Al-Quran. Tetapi ada juga ulama mengatakan, kenapa Allah namakan Al-Quran? Maka setengah ulama mengatakan ia dinamakan Al-Quran kerana di dalamnya terhimpun segala jenis ilmu. Tuan-tuan nak ilmu apa? Ya, ilmu dunia, ilmu akhirat. Kedua-duanya. Ilmu ekonomi, ilmu kemasyarakatan, ilmu kekeluargaan, ilmu pertanian, ilmu perubatan, segala jenis ilmu. Termasuk salah satunya ilmu kekayaan dunia dan akhirat. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Baik, maka saya nak baca di sini pada tuan-tuan. Ya, sebab kita kuliah ni dia tak boleh lama. Ya, isyak kena berhenti, itu SOP. Tuan-tuan ya. Tapi memang saya pun bersetuju sangat-sangat, kuliah ni dia tak perlu lama tuan-tuan. Dah banyak sangat dah kita dengar kuliah. Yang kena lama beramal, beribadah. Balik lepas ni tuan-tuan, saya akan bagi beberapa amalan, saya akan ijazahkan pada tuan-tuan, amalan-amalan yang saya terima daripada tuan-tuan guru saya masa di Mesir, masa di Yaman dahulu. InsyaAllah sama-sama kita balik, kita beramal. Moga-moga Allah bagi kita kekayaan dunia, kekayaan akhirat. Tapi jangan pula salah faham makna kaya. Ni ustaz saya baca tak dapat-dapat juga duit ni. Ni tak bertambah-tambah juga duit ni. Dia kaya ni tuan-tuan. Ataupun bertambah-tambah rezeki. Rezeki itu lebih mudah lah tuan-tuan sekalian. Kalau sebut kaya, ini kaya ni lawan dia miskin. Ya tuan-tuan sekalian, sebab kata Nabi, kadang-kadang seseorang itu tidaklah kaya pada hartanya, tapi kaya pada jiwa dia. Maka orang yang kaya jiwa ni, Allah akan beri kekayaan akhirat, syurga kepada dia. 7 tala langit, 7 tala bumi. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Baik, saya baca di sini, ia berkata Al-Habib, nama penuhnya tuan-tuan Habib Muhammad bin Alawi Al-Adrus, ya, rahimahullahu taala, berkata di antara rahsia dan kunci rezeki ialah memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Ya, banyakkan baca Al-Quran. Tuan-tuan, banyak baca Quran ni dia ada dua. Satunya tuan-tuan baca daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah minal jinnati wan nas. Khatam 30 juzuk. Tu banyaklah. Macam mana nak khatam? Sama ada tuan-tuan nak khatam sebulan sekali, ya, 1 juzuk 1 hari. Ataupun tuan-tuan nak khatam 2 kali sebulan, 2 juzuk 1 hari. Setakat ni berapa juzuk je 1 hari? 1 Ya. Tanya tuan-tuan, tuan-tuan tak payah malu lah. Sama juga tuan-tuan tanya saya, ustaz kan, ustaz macam mana? Sama lah kita tuan-tuan. Ada hari-hari okeylah, ada hari-hari wallahu a'lam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dia ada dua makna. Satu makna kita khatam. Masa saya duduk Yaman tuan-tuan, tapi bukan saya lah, penduduk kat situ seminggu sekali khatam Quran. Ya, kami di madrasah ni pagi Khamis, tiap-tiap pagi Khamis majlis khatam Quran, tiap-tiap pagi Khamis majlis khatam Quran. Kita kata siapa yang khatam? Takkan buat majlis tak ada orang khatam. Maknanya ada orang khatam, tapi bukan kita lah, tapi kita ikut serta lah. Ya, moga-moga kita dapat berkat sama. Allah, ya. Tapi saya dulu masa duduk di sana dulu, sebelum makan tengah hari kena baca 1 juzuk. Tiap-tiap hari sebelum makan tengah hari baca 1 juzuk, baru boleh pergi kantin makan. Kita pun baca cepat-cepat dah tuan-tuan, takut baca lambat habis makanan. Tak ada dah, saya nak bagi tahunya. Tapi bila mana balik Malaysia ni dia sibuk. Tapi ada dua saya ulang balik tuan-tuan, saya tak nak panjangkan. Ya, sama ada kita baca 1 juzuk 1 hari, ataupun terpulanglah pada kita tapi kita khatam sebulan sekali ke, sebulan sekali ke, ataupun sebulan 2 kali, itu banyak. Satu lagi banyak ni tuan-tuan ialah kita ulang surah yang sama. Kita baca banyak. Tuan-tuan pernah baca surah Al-Ikhlas? Al-Ikhlas ni pendek je. Tuan-tuan pernah baca 100 kali sehari? Tak boleh juga. Dah tak boleh 1 juzuk. Sebab tu paling-paling kurang tuan-tuan satu kali Nabi ajar pada kita apa? Surah Al-Ikhlas ni, ya, dah kita susah sangat. Mungkin saya, mungkin tuan-tuan, kita sibuk. Surah Ikhlas ni kalau kita baca Fatihah sekali, surah Al-Ikhlas 3 kali, kita dikira khatam Quran. Cara dia tuan-tuan mudah. Cara tuan-tuan mudah ialah dalam solat tu, solat 2 rakaat tu, ya, tuan-tuan baca Fatihah, baca Qul Huwallah 3 kali. Rakaat kedua pula Fatihah, Qul Huwallah 3 kali.
Ni tuan-tuan jangan pula ini boleh kau ustaz buat pandai-pandai. Lah kalau kita dah solat sunat, kita nak baca surah apa, berapa kali nak baca, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak baca luar solat pun tak ada masalah, menyebabkan kita dah sekali khatam. Kalau surah Al-Qul ya ayyuhal kafirun, tuan-tuan kena baca 4 kali. Sebab satu surah dia bersama dengan 1/4. Jadi kalau 4 kali baca, dia jadi betul ya 1/4 ya. Suku. Tuan-tuan baca surah Fatihah sekali, Qul ya ayyuhal kafirun 4 kali, khatam Quran tuan-tuan. Jadi boleh tak buat berapa kali nak khatam satu hari? Fatihah sekali, keluar Allah 3 kali. Fatihah sekali, keluar 3 kali. Ini salah satu tuan-tuan. Sebab tu Nabi, subhanallah, Nabi ni tuan-tuan sekalian sallallahu alaihi wasallam, dia sayang pada umatnya. Maka dia melihat umatnya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Tuan-tuan, kalau kita baca dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, antara riwayat Imam Habib Abdullah Haddad, kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, ada seorang ni dia khatam 8 kali satu hari. Al-Imam Syafi'i rahimahullah diriwayatkan dia berjalan daripada Mekah ke Madinah nak pergi mengaji dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia makan masa pada masa tu seminggu berjalan kaki. Mungkin naik motor sekejap, berjalan sekejap, tuan-tuan seminggu. Dalam seminggu tu dia khatam 7 kali, satu hari sekali. Boleh tuan-tuan sekalian ya? Kita ni tuan-tuan tak apalah tengok kemampuan kita, tapi saya ulang lagi sekali, di antara rahsia kunci rezeki ialah memperbanyakkan baca Quran. Baik, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ni tuan-tuan sekalian, dia bermaksud, dulu silap saya juga tuan-tuan, masa saya terjemah kitab ni, saya tak tulis bahasa Arab dia tu, terus saya tulis terjemahan dia. Jadi tak ada dalam ni, saya tak baca lah. Tapi antaranya ialah Al-Quran adalah sumber kekayaan. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, kata Nabi SAW, Al-Quran adalah sumber kekayaan. Tidak akan fakir selepasnya dan tidak akan kaya tanpanya. Siapa yang baca Quran, lepas tu dia tak akan fakir tuan-tuan. Kalau mungkin dunia pun nampak dia taklah senang sangat, akhirat dia akan kaya raya. Tak akan fakir. Tetapi sebaliknya, orang yang tak baca Quran ni tak akan kaya. Kita nampak dia kaya, tapi tuan-tuan sekalian, di sisi Allah dia tak kaya. Mungkin akhirat nanti dia tak boleh nak bawa diri dia untuk masuk ke syurga Allah. Tuan-tuan, tak kaya macam mana? Saya bawa contoh pada tuan-tuan, terputar dah faham dah. Satu huruf 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu sahaja 19 huruf kali 10, kita dapat 190 pahala. Itu pahala ustaz, bukan duit. Ni tuan-tuan ni saya ingat lagi tuan guru saya kata, pahala tu duit lah. Boleh ke tak boleh terima? Kita pun tanya macam mana nak faham pahala tu duit. Tuan-tuan, duit ni dia ikut keadaan tempat negara. Kalau kita duduk Malaysia, duit Malaysia nama dia RM. Kalau kita pergi Indonesia, duit kat Indonesia duit juga kan? Ke bukan duit dah? Batu dah nama dia. Tak, duit juga, tapi namanya rupiah. Tapi daripada Malaysia ni kita pergi ke mana? Ni ramai dah pergi umrah ni, pergi ke Mekah. Duit di Mekah, duit juga nama dia. Nama apa? Rial. Kalau pergi US, dolar. Kalau pergi UK, pound. Balik Malaysia balik, RM. Balik dalam kubur, ke tak balik? Nama dia pahala. Bahasa Arab disebut al-ajru atau al-thawab. Sebagaimana duduk Malaysia, kalau tak ada RM, tak adalah nasi lemak, tak payah cakap lah, tak adalah rumah, tak adalah kenderaan. Samalah kalau kembali ke akhirat, kalau tak bawa pahala, maka tuan-tuan, tidak ada kekayaan yang boleh tuan-tuan kumpul untuk membayar syurga ialah melalui Al-Quran. Kita sembahyang tadi 3 rakaat, dah lah 3 rakaat berjemaah. Imam pula tadi agak panjang juga ayat dia baca tadi, tuan-tuan sekalian. Kedah biasa panjang. Kena apa ini? 3 rakaat solat berjemaah, dalamnya apa? Baca Fatihah, baca Quran, baca zikir Allah Akbar, Sami Allah liman hamidah. Berapa? 27.
Ha. Tapi baca Quran Bismillahirrahmanirrahim 190. Tak kaya tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dah tanya tuan-tuan, ada tak pekerjaan yang pekerjaan tu baca saja satu huruf orang bayar 10 ringgit? Ada? Pemberita bayar tuan-tuan, pemberita duduk baca berita tu, baca. Dia baca satu huruf berapa ringgit? 10 ringgit. Kalau macam tu tuan-tuan, baik kita tinggal semua kerja, baik jadi pemberita, kaya gitu. Dah satu huruf bayar 10 ringgit. Kalau satu berita dekat 30 minit, setengah 1 jam tu tuan, agak-agak berapa ribu dah malam tu saja. Okey tuan-tuan, kita ni tinggal 10 minit lagi masuk. Ya ke? Kejam tu cepat. Macam cepat je tuan-tuan. Kita tak bergerak. Tak apalah kalau tuan-tuan, kalau insya kita berhenti dulu ya, bagi azan. Okey, saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Nabi dalam satu sabda mengatakan daripada Sayyidina Abu Hurairah, riwayat Imam Abu Ya'la dan Imam At-Tabarani, mengatakan bahawa Al-Quran adalah sumber kekayaan, tidak akan fakir selepasnya. Setelah orang mana-mana siapa pun yang baca Quran. Baca Quran di sini, dia tanya pula surah apa Ustaz? Mana-mana surah? Tuan-tuan boleh baca. Yang pendek, yang surah yang panjang, silakan. Dan tidak akan kaya tanpa Quran. Tak akan kaya. Baik, yang kedua, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia yang bermaksud sesungguhnya rumah yang dibaca padanya Al-Quran akan diperbanyakkan kebaikan. Tuan-tuan sekalian, ajar anak kita dulu, alhamdulillah, ayah-ayah kita dulu, mak kita dulu, atuk-atuk kita dulu, antara maghrib isyak. Ya, sebab dulu tak banyak macam ni kuliah kan. Dalam masjid tu jauh, kita pun kat surau saja. Ya, lepas maghrib isyak tu baca Quran, ataupun biasanya lepas asar baca Quran. Tapi tuan-tuan kena ambil satu masa kat rumah, baca dengan anak cucu kita. Kerana Nabi mengatakan sesungguhnya rumah yang dibaca padanya Al-Quran akan dilimpahkan banyak kebaikan demi kebaikan. Manakala rumah yang tidak dibaca Al-Quran padanya akan dikurangkan kebaikan-kebaikan. Sebab tu kadang-kadang kita rasa macam masalah tuan-tuan dalam rumah tangga masing-masing, kita tahulah. Biasanya yang menjadi masalah dalam rumah tangga ni sebab boleh jadi, kita pun tak tahu tuan-tuan, boleh jadi nombor satunya tak solat, nombor duanya tak baca Quran. Biasa tak solat dengan tak baca Quran. Ini masalah rumah tangga. Lepas tu macam-macam lah tuan-tuan, macam-macam lah dia datang. Baik, wahai saudaraku, kata ni ya, Imam Habib Al-Alawi Al-Adrus. Tapi gelaran dia masa saya jumpa dia, biasa kita gelar Habib Sa'ad. Ya, beliau mengatakan, wahai saudaraku, hendaklah engkau membaca sesetengah daripada surah-surah dan ayat-ayat yang mana apabila membacanya merupakan sebab bagi keluasan rezeki dan menghasilkan kekayaan. Tuan-tuan, kalau saya nak cerita pasal Quran, saya yakin tuan-tuan dah cukup faham dah. Ya, banyak cerita pasal Quran ni, banyak dah tuan-tuan. Ya, dari segi namanya pun ada 55 nama, dari segi ayat pun ada 6,666 ayat. Itu mengikut setengah pendapat. Ada pendapat kata tak sampai 6,666, ada 6,924. Itu biasalah. Tapi nak bagi tahunya, kalau nak cerita terlalu panjang. Jadi ada dalam 10 minit, 15 minit ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan beberapa amalan-amalan yang saya akan ijazahkan kepada tuan-tuan. Amalan ini yang moga-moga kita dapat balik beramal dengan anak cucu kita, ia akan memberi rezeki yang luas ya kepada dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Baik, antaranya tuan-tuan sekalian ialah surah Al-Waqiah. Ya, amalan surah Al-Waqiah. Masa saya di Yaman dulu, di Hadramaut dulu, tiap lepas asar bacaannya ba'dal asar. Tapi surah Waqiah ni dia ada beberapa masa boleh baca. Pertama lepas asar, yang kedua lepas maghrib pun boleh baca, yang ketiga dekat nak tidur pun boleh baca. Kalau dipesan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kalau anak-anak perempuan baca lepas maghrib pun boleh. Kalau masa saya dulu baca lepas asar. Lepas asar tu tuan-tuan nak baca pukul berapa, terpulang pada tuan-tuan lah. Adakah terus lepas asar tu nak wirid, nak doa terus nak baca pun boleh. Tapi biasanya baca terus dah tuan-tuan, sekejap je dia surah Waqiah ni 5 minit aja baca. Kemudian ada doa dalam surah Al-Waqiah. Nanti doa ni saya akan bagi pada Tuan Haji. Ya, saya mesej pada Tuan Haji. Tuan Haji post lah dalam grup masjid ni, ada doa khusus surah Waqiah. Tuan-tuan baca ada doa khusus. Baik. Daripada awal hingga akhir bacaannya tuan-tuan. Surah Waqiah merupakan surah kekayaan. Nabi SAW mengatakan suratul Waqiah suratul ghina. Sehingga surah ni
selain daripada nama dia, nama surah Al-Waqi'ah, dia diberi nama Suratul Ghina, surah kekayaan. Ini tuan-tuan. Baik, dan dengan membaca sebahagian daripada jalan yang mujarab bagi keluasan rezeki. Membacanya dia menjadi salah satu daripada sebahagian jalan-jalan yang begitu sekali mujarab untuk keluasan rezeki. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud, dia katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, sesiapa yang membaca suratul Waqi'ah setiap malam. Ini boleh juga tuan-tuan pada waktu malam. Malam tu sama ada lepas maghrib ataupun lepas isyak. Maka dia tidak akan ditimpa kefakiran selama-lamanya. Baca tiap-tiap malam tuan-tuan, tiap-tiap malam 5 minit aja. Dia baca surah Al-Mulk lah. Nabi ni antara surah-surah yang Nabi baca pada waktu malam sebelum tidur atau waktu malam, Al-Mulk, As-Sajdah, surah Sajadah, surah Al-Waqi'ah. Ada lagi beberapa surah-surah yang lain tuan-tuan sekalian yang Nabi baca pada waktu malam sebelum tidur. Tiap-tiap malam. Ambil masa 5 minit tuan-tuan baca dengan anak cucu kita, terutamanya anak perempuan. Anak perempuan ni kalau kita didik dia daripada awal sekarang tuan-tuan, dia baca, anak perempuan kita tidak akan fakir selama-lama. Salah satunya anak perempuan tak akan fakir dengan izin Allah. Allah akan kahwinkan dia dengan orang kaya. Itu salah satu dia tak akan fakir. Boleh ya? Ada cita-cita juga tak? Dapat menantu kaya, tak ada? Sebenarnya kita bukan nak sangat menantu kaya, tapi kita nak anak kita senang. Tak kaya tapi senang. Maka suruh dia baca surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah Allah akan hantar kepada dia jodoh dia, ataupun Allah rezeki terus kepada dia yang menyebabkan anak perempuan kita ni jadi yang cerdik. Cerdik tu sama ada cerdik dalam belajar, atau cerdik dalam berniaga, atau cerdik dalam mencari duit. Itu Allah akan jamin dia. Itu kata Nabi SAW. Walaupun tidaklah dapat menantu kaya, tak ada masalah tuan-tuan. Nanti lain macam pula, ustaz anak perempuan saya ni, dia dah baca tiap-tiap malam tapi dapat menantu ni juga. Jangan pula tuan-tuan macam tu. Mungkin dengan dia tu, dia kahwin, adalah usaha yang dia buat, tapi Nabi jamin dia tidak akan fakir selama-lama. Apatah lagi tuan, orang perempuan tak ada masalah sebab dia dapat lelaki, suami. Kalau kita ni yang jadi suami ni, tuan-tuan, saya melalui pengalaman saya, ya, pengalaman saya ni tuan-tuan, ni saya cakap betul-betul di dalam rumah Allah, memang betul-betul mujarab. Baca selepas asar. Tapi kalau tak sempat lepas asar, tuan-tuan boleh qadha. Ni qadha ni bukan wajib sebenarnya. Tuan-tuan boleh ganti. Bahasa Arabnya qadha. Apa qadha pula ustaz? Bukan wajib ke? Tak wajib. Tak wajib, jangan salah faham ni tuan-tuan. Hukumnya sunat. Saja baca Quran ni sunat. Surah Waqi'ah tu apa? Quran. Habis bacanya sunat. Sama juga baca surah Yasin. Saya pun kadang-kadang pelik juga, baca surah Yasin boleh ustaz? Boleh. Mana jemaah boleh? Boleh. Apa hukum dia? Sunat lah. Yasin tu kan Quran. Baca Quran tu kan hukumnya sunat. Habis baca mana jemaah? Sunat lah. Baca mana Rabu? Makruh. Sunat lah juga. Habis baca mana apa? Tak kira malam apa-apa pun. Itu yang ustaz kata dia larang kita baca malam Jumaat. Itu tak tahu ustaz mana. Itu biarkan dia tuan-tuan sekalian, rugi masa je. Dia tanya ustaz kita ni orang lama ni. Ya, tuan guru kita ni orang lama tuan sekalian. Allah. Ya, yang masalah ni ustaz yang baru-baru ni. Dia duk sibuk larang orang beribadah pada Allah. Macam sekarang kan isu mandi safa kan. Kita pun tak pernah bersetuju pun. Fatwa pun dah ada. Mandi safa ni adalah khurafat, mandi dengan upacara. Saya pun tak nak ulang tuan-tuan. Cuma saya dengar satu video Dr. Ustaz Azhar Idrus, ya, mandi sawi legun tu macam mana? Tu mandi sawi legun tu, laki perempuan bercampur, tak kira mahram, tak kira apa, dengan pakaian mendedah aurat, dengan apa tu apa tu? Khurafat atau apa? Jadi pihak berwajib ni kadang-kadang dia kena ingat, ya, bila mana misi-misi semua yang kerajaan tuan-tuan sekalian menganjurkan renang tu, orang perempuan berenang tu kan, sukan C ke sukan apa tu, sukan C ke sukan Malaysia, kalau ada orang perempuan pakai spender, pakai apa tu, tuan-tuan sekalian berenang pakai bra saja tu, itu hukumnya apa tu? Boleh? Haram tak? Ya, tu dah hukumnya haram tak tuan-tuan? Kenapa tak bagi
fatwa yang tu. Mandi safa fatwa, alhamdulillah kita pun sokong. Benda-benda khurafat ni tuan-tuan jangan terlibat. Jangan terlibat sebab bahaya akidah kita. Dan kita sekali-kali tidak akan menerimanya dan kita melarang masyarakat kita jangan terlibat. Sama juga kita kena larang masyarakat kita jangan terlibat pergi mandi kat sawi lekun. Dia bawa isteri, bawa anak-anak, bawa orang perempuan ibu kamah duduk mandi situ, air tahayang pun datang menyelam minum air pula. Kemudian sukan-sukan yang ada tu, sukan renang tu, bola air ke, main bola dalam air ke, yang perempuan tu, itu hukumnya haram. Kenapa tak bagi fatwa? Maka kena fatwa lah. Pihak JAKIM ni, pihak jawatan apa ni, apa dia bagi JAKIM ni, ya JAKIM kan tak bolehlah siapa tahu sekali kan, dia kena fatwa lah juga. Ya, majlis-majlis fatwa kebangsaan mesti fatwa bahawa benda itu adalah haram. Jadi penganjuran sukan yang melibatkan orang perempuan yang mendedahkan aurat atau tempat-tempat mandi awam, ya, tempat-tempat berkaedah awam yang secara terbuka bercampurnya lelaki perempuan di situ, fatwa itu adalah haram. Maka tutup semua. Kenapa? Kerana dua-dua itu akan membawa manusia berdosa di sisi Allah. Kalau tak sempat bertaubat akan membawa manusia ke neraka Allah. Jadi begitulah tuan-tuan. Jangan kita kata lihat satu sudutnya, kita lihat yang ni tak boleh, maka kita besar-besarkan. Betul, kita setuju. Yang lain. Yang orang perempuan duk menyanyi, duk dedah aurat terhenjuk-henjuk atas pentas tu, itu apa tu? Kenapa tak fatwa? Benda-benda begini ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita kena lihat, kita masyarakat ni kena bagi tahu juga. Jadi minta tolong pihak berwajib fatwa semua. Ya, jangan benarkan tu artis tu duk berpeluk dalam TV tu, bukan mahram dia tu, berlakon tu. Apa hukum tu? Kenapa tak ada fatwa sampai hari ni? Ni tajuk apa pula tuan-tuan? Terseling tuan-tuan. Ni rugi masuk dah habis tadi. Masuk ni tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita kata kalau nak fatwa semua. Ya, tempat-tempat berjudi apa tu? Ya. Judi ada lesen boleh, judi tak ada lesen tak boleh. Tapi judi ada lesen tu boleh. Haram juga. Maknanya semua sekali kena fatwa haram. Biar menyeluruh lah tuan-tuan sekalian. Bukan kita nak tekan apa sangat. Kita ni bercakap dalam surau, dalam masjid ni tak ada apa sebenarnya. Cuma nak bagi tahu pada masyarakat kita jangan terlibat. Ya, kalau dengan mandi safa tu jangan terlibat. Jangan terlibat juga pergi sawi legun. Tak kira lah sawi itu satu contoh. Banyak lagi tempat kan. Banyak tuan-tuan sekalian tempat-tempat yang terbuka, yang orang ni mendedah aurat merata kat situ, duk bercampur lelaki perempuan. Ya, kemudian pula orang perempuan duk terhenjuk-henjuk di atas pentas dengan mendedahkan aurat. Semua tu adalah hukumnya yang sudah jelas haram hukum dia. Maka keluarkan fatwa. Dan jangan gazetkan fatwa tu dan tidak lagi dibenarkan. Ya. Allah. Tapi amalan ni tuan-tuan saya nak sebut pada tuan-tuan amal. InsyaAllah saya akan bagi secara detail. Saya akan mesej pada Tuan Haji. Tuan Haji kongsikan doa khusus. Memang mujarab tuan-tuan. Ya, kalau kita berhajat kepada apa-apa, kita beramal dengan ikhlas, Allah beri. Baik, saya baca sikit lagi. Dalam sebuah hadis yang lain meriwayatkan bahawa ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ditimpa sakit yang membawa kepada wafatnya. Ya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud satu ketika dia ditimpa dengan sakit, dan dengan sakit itulah menyebabkan dia wafat. Maka Sayyidina Uthman bin Affan telah datang kepadanya lalu bertanya, apakah yang kamu mengadu? Ya, kamu nak mengadu apa? Jawabnya, dosa-dosaku. Beliau ditanya lagi, apakah yang kamu inginkan? Dia nak mengadu bahawa dosa dia banyak. Supaya tuan-tuan, kadang-kadang memang betul dah tuan-tuan. Kalau kita jumpa kawan-kawan kita kata, kalau saya mati, Tuan tolonglah, ya, doa-doa supaya Allah ampunkan dosa kita. Kena pesan juga pada kawan-kawan ni tuan-tuan. Ya, mungkin doa kawan-kawan kita ni doa yang makbul. Sebab tu kita di saat kawan kita meninggal, kita ni kan nak berkawan dunia akhirat, bersahabat dunia akhirat. Maka kita pesan pada kawan kita, kalau aku mati dulu, ya tolonglah doa sikit biar Allah ampunkan dosa aku. Ya, aku juga akan doa pada kamu. Kalau kamu meninggal dulu Haji, kalau Haji meninggal dulu, saya akan doa. Kalau saya meninggal dulu, tolonglah ya Haji, tolong doa pada saya. Ni tuan-tuan, ni sahabat dia mengadu. Kemudian beliau ditanya lagi, apakah kamu inginkan? Jawabnya, rahmat Tuhanku. Tidak aku dalam situasi apa yang ada ni, tidak aku nak, tidak ada lain dah kecuali rahmat Allah, kasihan belas Allah. Maka beliau ditanya lagi, apakah kamu telah meminta supaya didatangkan doktor? Maka jawabnya, doktor menyakitkan aku. Dia tanya dia,
Macam mana nak doktor ke? Kita nak panggil doktor. Dia tak nak doktor. Kenapa? Doktor tu menyakitkan dia. Wallah tak tahu apa maksud dia, tuan-tuan sekalian dia. Ya, kerana dia tahu bahawa dia mungkin tak sembuh dah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kan ayah-ayah kita pergi duduk, kita tengok dia ni dah ada alat bantu dah, oksigen. Tengok sehari, 2 hari, 3 hari, subhanallah, tak nampak jalan tuan-tuan. Ya, sepatutnya dia dah pergi berjumpa dengan Allah, tapi kita lagi duduk tangguh dia dengan mesin. Tuan-tuan, solat istikharah, bincang adik-beradik, macam mana ayah kita ni, macam mana mak kita ni nampak terseksa dah. Dia tanya doktor pakar pun, doktor pakar kata tak ada jalan dah. Maka kalau macam tu cabut je lah. Bukan nak suruh mak kita mati awal, tak. Tapi tuan-tuan tengok keadaan. Kita pun dah istikharah, kita pun dah bincang dengan adik-beradik, bincang dengan doktor pakar. Ni yang dia kata, kadang-kadang doktor ni menyakitkan. Bukan nak salahkan doktor tu, mungkin rawatan-rawatan tu menyebabkan. Jadi sepatutnya meninggal dunia bertemu dengan Allah, dapat redha Allah. Beliau ditanya lagi, adakah kamu telah meminta sesuatu supaya diberikan kepada kamu? Jawabnya, aku tidak berhajat lagi. Ya, ada nak minta apa-apa? Dia kata, aku tak berhajat lagi apa-apa. Beliau ditanya, bagaimana dengan anak perempuan kamu? Ini cerita dia. Bagaimana dengan anak perempuan kamu setelah pemerigian kamu nanti? Ya, setelah kamu mati. Dia jawab apa tuan-tuan? Apakah kamu takut bahawa anak perempuanku akan ditimpa kefakiran? Ya, aku dah nak meninggal, kamu kata bagaimana dengan anak perempuan aku? Jadi macam mana kamu takut anak perempuan aku fakir ke? Maka sesungguhnya aku telah memerintahkan anak-anak perempuanku supaya membaca suratul Waqiah pada setiap malam, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, kamu jangan risau dengan anak perempuan aku sebab aku dah nak meninggal. Kamu jangan risau dengan perempuan aku sebab aku dah perintah pada anak-anak perempuan aku supaya setiap malam dia membaca surah Al-Waqiah. Ya, kerana Nabi dan sabda menyatakan, yang bermaksud sesiapa yang membaca suratul Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kefakiran buat selama-lamanya. Ini tuan-tuan, azan. Baik, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini daripada Sayyidina Anas, surah Al-Waqiah adalah surah kekayaan, maka bacalah dan ajarkanlah kepada anak-anak kamu. Ya, sama ada anak lelaki kita, anak perempuan kita, tuan-tuan, kita ajar dia supaya dia baca tiap-tiap malam. Dia ada dua macam tadi lah, selepas asar ataupun selepas maghrib ataupun selepas isyak. Maka ada satu lagi riwayat daripada Sayyidina Anas, ajarkanlah surah Al-Waqiah kepada perempuan-perempuan kamu. Ni isteri. Ya, kita minta supaya kita balik rumah bagi tahu pada isteri masing-masing, ya, bacalah ya kepada perempuan-perempuan kamu, kerana dia adalah surah kekayaan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak meninggal dunia, ialah adalah sikit harta kita tinggal, ya. Kita bukan nak cakap apa sangat. Akhir-akhir ni tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan pun mungkin ada saudara mara, kawan-kawan dengar masuk hospital semalam, lusa ditidurkan, lepas tu tak ada. Kawan saya duduk sihat-sihat tuan-tuan, sihat, ya, dia ni tubuh dia tegak, sihat. Dapat berita di Kelantan, dapat berita kena COVID, pergi hospital. Oleh kerana badan itu besar, menyebabkan mungkin pernafasan dia tu jadi itu, oksigen dia jadi turun. Doktor dah sihatkan supaya ditidurkan, tidur habis. Dalam keadaan duk sihat-sihat tu, dalam masa seminggu tuan-tuan sekalian, habis, tidur habis. Nak tinggal apa pada anak perempuan kita, pada isteri kita? Adalah mungkin sikit-sikit kita tinggal, habis. Kalau dia panjang umur anak kita lagi tuan-tuan sekalian, maka ni salah satu yang Nabi pesan, ya, supaya baca. Kemudian dan sesiap dan daripada kejap. Daripada Masruq, ia seorang ulama, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, sesiapa yang hendak mengetahui rahsia ilmu orang-orang terdahulu dan kemudian orang-orang terdahulu dan orang terkemudian, maka hendaklah dia melazimi surah Al-Waqiah. Ini maksudnya surah Waqiah ni tuan-tuan, terkandung segala rahsia orang dulu dan orang sekarang. Ya, bagaimana mereka hidup dalam keadaan, kita kata, di banyak perkara yang diselesaikan oleh Allah. Dan daripada orang-orang soleh terdahulu, mereka membaca surah Waqiah setiap pagi. Pagi pun boleh, ada setengah baca pagi, selepas asar pun boleh, dan ketika hendak tidur boleh. Ini kenapa begini tuan-tuan? Tuan-tuan ikut kedampangan tuan-tuan. Tapi baca 5 minit ni. Kali-kali lama tak, saya takat yang saya baca tu tak sampailah 10, tak sampailah tuan-tuan. Paling lama pun 7 minit. Itu pun kalau kita baca perlahan. Ya, sebab tuan-tuan tahu kan, bacaan Quran ada 4 tingkatan dari segi lambat dan cepat. Ya, bacaan tahqiq, bacaan tadwir, bacaan hadar, bacaan tartil. Tahqiq bacaan paling lambat.
Hadar bacaan sederhana, cepat. Tajwid sederhana, hadar cepat. Tartil ni tuan-tuan sekalian baca sebagaimana yang tuan-tuan selalu duduk dengar tu lah. Saya pernah sebut ni, tapi 2 tahun lalu lah tuan-tuan sekalian. 2 tahun lepas saya dah datang sini. Tartil ni yang tuan-tuan dengar macam orang baca duduk mengaji orang meninggal dunia tu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum. Itu orang meninggal tu kan. Sebenarnya bukan orang meninggal, tapi kenapa orang meninggal baca yang tu? Sebab tu bacaan paling sempurna, nak hadiahkan pada si mati. Tapi kalau baca hadar, macam Imam Mekah baca tu, Imam Sudais tu baca hadar, baca cepat. Ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baca cepat. Ada juga baca hadar. Baca hadar tu baca Sa'ad Al-Ghamidi baca. Tahu ya? Ada dulu ada Imam Sa'ad Al-Ghamidi. Ini saya sebut ni qori-qori lama. Masa saya duduk di Mesir dulu, saya ada hafal juga. Ya, bagaimana qori ni baca, qori ni baca, qori ni baca. Tapi sekarang ni qori-qori nama baru. Saya pun tak ingat, tak tahu dah tuan-tuan. Masa saya duduk Mesir dulu, qori-qori yang lama-lama, Sa'ad Al-Ghamidi, Sudais. Ini imam lama juga ni. Kemudian nama apa tu? Hani Ar-Rifai. Tapi kalau kita baca perlahan tak apa, tapi kalau kita baca cepat 5 minit siap. Sama ada tuan-tuan baca baik. Kemudian ada satu amalan yang ringkas sikit lah tuan-tuan ya, yang paling pendek. Saya berhenti di sini dulu. Kalau apa-apa kita akan sambung pada masa akan datang. Ada satu amalan ringkas, saya nak bagi pada tuan-tuan pada malam ni, iaitu amalan surah Al-Ikhlas. Ini paling ringkas, paling pendek, untuk kekayaan dunia dan akhirat tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Disebutnya membacanya adalah sebahagian daripada sebab membaca surah tu Ikhlas, ya, daripada awal sampai akhir ada 4 ayat, merupakan salah satu daripada sebab yang kuat bagi kemurahan rezeki. Sayyidina Jarir bin Abdullah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang membaca Qul huwallahu ahad ketika hendak memasuki rumah, maka ahli keluarga rumah tersebut tidak akan ditimpa kefakiran. Tuan-tuan balik nanti, ya, balik nanti tuan-tuan bagi salam, baca bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan baca surah, ya, surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan amal, tiap-tiap kali balik rumah bagi salam, baca bismillah, baca surah itu. Tuan-tuan sekalian, salam kena bagi, bismillah kena baca. Sebenarnya bismillah nak baca bukan sebab nak baca qul Allah. Ya, masa saya duduk mengaji dengan almarhum Tuan Guru Datuk Harudin dulu, itu lama tuan-tuan, 2006 saya mengaji dulu. Tuan Guru kata bila mana kita balik rumah tu ada benda ikut kita. Dia benda ikut. Dia biasalah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan? Tahu tak benda duk selalu dia ikut kan? Ke malam ni baru tahu. Yang selalu dia ikut kita ni dua ni, malaikat. Tahu kan? Ni tugas dia tak kira. Dia tugas dia cantik. Amal baik yang kanan cantik, amal maksiat buruk yang kiri cantik. Ada satu lagi yang nak ikut kita. Siapa? Syaitan. Kenapa dia ikut kita? Dia kan musuh kita. Kenapa dia ikut? Dia kan musuh kita. Dia nak cari peluang masa bila dia boleh selewengkan kita, sesatkan kita. Dalam sembahyang pun dia duduk. Terus yang ni, sebab tu kadang-kadang kita tanya, dulu ingat tak dulu rapatkan saf, sebab kalau renggang sikit ada syaitan tengah-tengah. Yang ni agak-agak berapa ekor tuan-tuan setakat ni. Yang sekarang ni dulu rapat sebab apa? Takut syaitan masuk. Ni 1 meter ni agak-agak berapa ekor tuan-tuan nampak? Kau tak terasa, tapi tak apa lah, ya. Sebab tu orang pasal macam mana Ustaz? Yalah, rapatkan saf tu wajib ke sunat? Tu lain pula cerita dia tuan-tuan. Kalau wajib tak sah semua kita. Kalau rapatkan saf tu wajib, habislah kita tuan-tuan sembahyang ni. Tak apa, biar cuma nak bagi tahunya, dia ada satu syaitan yang dalam surah An-Nas tu, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nama dia Khannas. Kita baca dalam kitab dia ada sini. Apa makna Khannas? Khannas ni, tiap kali kita nak keluar rumah,
dia duduk tunggu kat pintu pagar. Dia tunggu pintu pagar. Ataupun kita balik ke rumah, dia ikut. Dia tunggu kita, masa mana dia boleh goda kita, dia boleh tipu kita. Tu khannas yang mengintai-intai. Jadi almarhum Tuan Dr. Robin masa saya mengaji, salah satu amalan dia bagi, bila mana kita sampai ke rumah, tuan-tuan sekalian, kita bagi salam, baca bismillah, dia tak boleh masuk. Dia akan duduk kat pintu pagar, dia tak boleh masuk. Kalau kita tak bagi salam, ustaz, saya dengan orang rumah saya, ada orang dalam rumah, saya nak bagi salam kat siapa? Tuan-tuan kena bagi salam, ada orang dalam tu. Ya ke siapa? Tak ada siapa-siapa ni. Ya, kita bagi salam kepada rumah kita, ucap salam sejahtera kepada rumah kita. Ya, tapi bagi salam, baca bismillah, dia tak akan masuk. Kalau tak baca, dia akan masuk sekali dengan kita. Kalau kita pergi makan, dia masuk ke dapur, dia pun makan dengan kita. Tapi syaitan ni, Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Salihin, kalau kita bawa dia masuk, kita pergi ke tempat kita makan, bila mana kita makan, tuan-tuan, cara syaitan makan ni, dia berok atas makanan tu, dia kencing, baru dia makan. Jadi kalau kita makan sekali dengan dia, kita makan sekali dengan berak dan kencing syaitan. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi. Okeylah ya. Okey, ni dah Hasan dah, tuan-tuan. Jadi itulah cara amalnya. Tuan-tuan balik rumah, bagi salam, baca bismillahirrahmanirrahim, baca qul huwallahu ahad sekali. Nabi kata apa? Ahli keluarga rumah tersebut tidak akan ditimpa dengan kefakiran, dan termasuk yang baca. Ini amalan paling ringkas. Okeylah tuan-tuan ya. Ada satu lagi disebut begini, sesiapa yang membaca surah Qul Huwallahu Ahad ketika sedang memasuki rumahnya, maka tertolak kefakiran ahli keluarganya dan termasuk jiran-jirannya. Sampai melimpah kekayaan ke rumah jiran-jiran. Okey, tuan-tuan, saya selesaikan itulah ya. Jadi malam ni saya ijazahkan ya. Boleh tak? Azan dulu tak apa? Silakan tuan. Azan ni supaya kawan-kawan kita ada di rumah, dia rasa nak datang, dia dengar.
Allahu Akbar. InsyaAllah kita sambung sikit lagi tuan-tuan ya. Saya habiskan yang ni. Ada satu lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut satu kisah ya, daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, katanya telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki tersebut mengadu masalah yang dihadapinya daripada kefakiran dan kesempitan dalam kehidupannya. Maka Nabi berkata kepada lelaki tersebut, iaitu kepada sahabat tersebut, ya, dengan maksudnya, apabila kamu masuk ke rumah kamu, hendaklah kamu memberi salam sama ada orang di dalam rumah ataupun tiada. Kemudian kamu berselawat ke atasku. Ni tuan-tuan. Tadi bagi salam baca bismillah. Kalau hadis yang ni selawat sikit. Dan selawat ni kena ingat tuan-tuan sekalian, ni masa saya duduk mengaji dengan almarhum Tuku Arundin dulu, selawat ni dia kunci pengabulan. Kalau tuan-tuan amal apa saja amalan sekalipun, Fatihah sekali niat pada Nabi, selawat 3 kali, barulah tuan-tuan amal apa saja, InsyaAllah dia makbul. Ya, kerana selawat ni dia kunci segala pengabulan. Macam doa kita lah. Doa ni Allah tak terima kalau tidak sebut selawat pada Nabi. Bukan doa tuan-tuan, kita solat pun Allah tak terima kalau tak sebut nama Nabi dalam solat. Tasyahud, menyaksikan Nabi dalam solat pun Allah tak terima solat kita. Bahkan seluruh hidup kita ni Allah tak terima kalau tak ada dalam diri kita 2 kalimah syahadat. Kalimah kedua, Muhammadur Rasulullah. Ni hebatnya Nabi. Jadi sebab itulah Nabi pesan pada lelaki tadi, sahabat tadi, ya, masuk rumah berselawat kepada aku, kemudian baca qul huwallahu ahad. Ni disebut dalam kitab Abwabul Faraj karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ni seorang ulama almarhum tuan-tuan sekalian, salah seorang daripada guru kami ya. Daripada guru yang saya belajar dengan Syekh saya, Syekh Yusuf. Ini salah satu daripada guru pada guru saya ni. Ya, Al-Muhaddis, seorang muhaddis yang hafal 10,000 hadis, iaitu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Baik, maka lelaki tersebut melakukan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, lalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sehingga melimpah ke jirannya dan kaum kerabatnya. Ini amalan paling mudah. Balik rumah nanti bagi salam, baca bismillah, selawat pada Nabi. Selawat ni tuan-tuan berapa kali? Sekali pun, 2-3 kali pun, tu pulanglah pada tuan-tuan. Baca qul huwallah sekali. Ajarlah pada anak-anak isteri kita. Ini di antara salah satu daripada amalan keluasan rezeki dan kelimpahan rezeki. Itu bukan sekadar kepada kita, kaum kerabat kita dan jiran-jiran kita, ya, dengan izin Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja pun tuan-tuan, kalau akidah kita tu betul, semua tu ikhtiar je. Ni geng-geng yang tak nak apa? Tak nak vaksin ke apa? Susah juga tuan-tuan ni. Dajjal lah apalah. Yang duduk tengok TV tu Dajjal apa TV tu? Ya. Apa panggil internet ke apa? Internet tu tak Dajjal kan tuan-tuan? Kalau nak kira-kira Dajjal, dunia hari ni hampir berapa? 90% ke Dajjal. Sistem ekonominya, sistem politiknya, sistem kemasyarakatan, sistem hiburannya, semua Dajjal. Tapi ikhtiar. Macam kita pergi hospital lah, Panadol kan, ke syirik. Ada sewaktu dia sibuk tuan-tuan, ustaz, dulu sebelum masjid itu dibuka, Pak Ustaz kena cakap tak jabatan agama gini. Bila mana buka, saya pergi masjid dia ni, tak ada pun dia tuan-tuan. Beria-beria suruh buka masjid. Dan ada seorang tu pula, dia cakap kat saya, Ustaz, kerajaan kata harus kan, vaksin ke tak vaksin harus. Jadi saya pilih tak vaksin sebab kata harus, bukan wajib. Tapi baru kisah nak pergi masjid, saya dihalang, dia kata. Ni tak adil. Anda kata dah adil dah tu. Saya jawab kat dia, saya kata adil dah tu. Apa pula ustaz adil? Ialah kamu pilih,
kamu buat pilihan yang berbeza, tiba-tiba kamu menuntut hak yang sama. Mana boleh? Ya, dia pilih yang lain, kemudian dia nak sama dengan kita. Ni orang apa ni? Dia sebenarnya awak tu pilih yang berbeza dengan orang, tiba-tiba awak minta sama dengan orang pula. Mana boleh sama? Dah you kan awak lagi nak beza dengan orang. Habis nak sembahyang dah mana-mana pun kan semua nyesal. Ya. Kita pun tak nak. Dia tak vaksin, dia pergi mana kita pun tak tahu. Kemudian dia masuk campur dengan kita. Kemudian kalau kita kena, siapa yang adil, siapa yang tak adil? Dia lah yang tak adil kepada kita. Ya. Jadi nak vaksin, tuan-tuan, alah sekadar cucuk-cucuk je lah. Janji kita boleh datang kat masjid, lepas tu mati je lah. Kita boleh solat. Tak vaksin pun ramai yang mati tu. Tak vaksin pun ramai mati. Habis apa masalah? Sebelum ni pun ada vaksin yang mati tu. Tak ada juga pun. Kadang-kadang susah juga tuan-tuan ni. Saya ni tuan-tuan baru ni risau juga. Saya ni adalah dulu belajar sikit-sikit, tuan-tuan pun ada kan. Ni wak-wak ni ramai banyak ilmu ni. Saya tak ingat ada seorang wak di Teluk Pendegun. Jangan ilmu tuan-tuan sekalian, jangan main-main. Satu hari dia orang-orang Teluk Pendegun cerita. Dia bawa lori lebih muatan, boleh tahan. Boleh kata awak ni lebih ni. Dia kata ya ke lebih. Dia pun turun, dia pun angkat sebelah tangan lori dia. Ni tak ada lebih, pun ringan saja. Adalah dulu tuan-tuan belajar ya, dulu belajar juga ya. Ke tak belajar kan? Saya juga ada juga belajar kawasan muda-muda dulu kan. Saya dulu belajar ada ayat-ayat, kemudian tahan nafas. Tahan nafas ni tuan-tuan sekalian, dia tak masuklah apa-apa ni. Baru ni saya pergi vaksin. Takut juga tuan-tuan sekalian. Ustaz pun takut juga. Biasalah tuan-tuan. Kau ustaz kan orang. Kalau ustaz yang tak takut tu malaikat lah tu mana tu. Jadi saya pun baca lah semua ayat yang saya belajar. Baca tuan-tuan sekalian semua ayat, kemudian sampai kat sana. Dia kata, dia panggil pakcik. Sampai hati dia panggil. Dia tengok kita ni. Dia kata, pakcik bukan. Tak apalah, pakcik je lah. Pakcik tahan nafas ya? Sedang elok dah tuan-tuan. Ilmu kita dulu ada belajar sikit-sikit tahan nafas ni. Saya pun tahan ni tuan-tuan sekalian. Dia dekat jarum tu, bila mana dia nak tekan, pam, tercabut, pecah. Pecah. Tapi sempatlah sikit masa dia kata tarik dulu, lepas tu lepas sikit, lepas tu tarik balik. Masa lepas sikit tu dia masuk sikit, kemudian tahan balik, pam, tercabut. Lepas tu dia pun terkejut tuan-tuan. Terkejut, macam mana ni? Pakcik jangan risau, pakcik jangan risau ya. Ni tak ada apa ni. Lepas tu saya tanya, dah masuk ke belum? Dia pun tengok, rasa-rasa dah masuk dah 0.2, dia 0.5. Habis macam mana? Kena cucuk lagi dah pakcik. Belah mana pula? Belah sini pula tuan-tuan. Kena belah sini, kata sudah, habislah, matilah. Jadi belah sini, pakcik tak payah tahan nafas ya. Kena pun tak tahan, dia masuk 0.5, campur 0.2, 0.7 saya hari tu. Saya kata sudah balik rumah risau. Tapi alhamdulillah lah, mati tu bukan sebab vaksin. Tapi tak boleh cerita dah ni tuan-tuan. Kata dos kedua pula 0.5. Jadi saya ni lebih dah tu. Lebih ni. Sebelah sini satu, bau ni dua-dua balik. Bau pula ni dua-dua balik. Kata sudah. Tapi tak apalah tuan-tuan sekalian dulu. Kalau dia gini, sebab tu kadang-kadang kita tanya, dia dah meninggal dah ustaz, sebab apa? Sebab aksiden. Ya ke sebab aksiden? Tapi bercakap sebab musabab, biasalah tuan-tuan, sebab musabab. Tapi sebab apa? Sebab Allah dah sampai ajar dia mati. Tuan-tuan pernah aksiden? Kalau mati sebab aksiden, tuan-tuan pernah aksiden? Pernah? Kenapa tak mati-mati lagi? Kalau mati itu sebab aksiden, tuan pernah aksiden? Saya subhanallah, saya pernah aksiden dengan lori tanker. Saya bawa masa tu 14 tu sebab saya nak potong dia, sebab dia duduk belah kiri. Saya nak laju, saya tekan 14. Dia tertidur tuan-tuan sekalian. Dia terlepas steering dia masuk ke lorong dia. Masa tu di Karak, kan highway Karak laju. Yang itu tu saya laju tuan-tuan, 14 lah saya ingat, saya tekan 14. Nak potong dia terlepas steering. Bang, dia langgar tepi ni. Maknanya pernah aksiden, pernah. Tapi tak mati. Banyak kali dah. Jadi mati itu sebab aksiden? Tak. Kalau sebab aksiden tu mati, semua yang pernah aksiden semua dah mati dah ni semua. Betul? Jadi mati. Jadi sama juga dengan vaksin. Mati itu sebab vaksin. Kalau sebab vaksin semua ni dah kena vaksin ni semua mati dah ni.
Betul ya? Tak payahlah tuan-tuan, cukup dah setakat tu dahulu insya-Allah. Tapi malam ni tuan-tuan, nanti panjang sangat tak boleh, saya pun tak mau dah panjang-panjang. Saya dengan rendah hatinya, banyak lagi dalam buku ni, dia ada 14 dengan 17, 14 kunci kekayaan, dan ada 17 panduan-panduan yang kita kena ikut. Moga-moga Allah bagi kita kaya dunia dan akhiratnya sekali. Tak ada maknanya macam korun, kaya dunia, akhirat Allah pun dengan kau. Waliyazubillah. Ada juga yang miskin dunia, akhirat masuk neraka. Lagilah tak berbaloi tuan-tuan. Jadi saya dengar itu daripada guru saya Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Ahsani hafizahullah taala. Dan begitu juga daripada guru saya yang ni, iaitu Habib Sayyid Muhammad Alawi Al-Aidrus. Jadi saya ijazahkan pada tuan-tuan dua amalan tuan-tuan. Satu amalan surah Al-Waqi'ah dan doa surah Waqi'ah. Sama ada tuan-tuan nak baca pagi, atau nak baca lepas asar, atau lepas maghrib, atau dekat nak tidur tu, tengok ke lapangan. Cuma satu saya nak ingat, kalau tuan-tuan pilih masuk, jangan tukar. Jangan kejap pagi, kejap petang, kejap malam, jangan. Dia ada keberkatan pada waktu yang tetap. Ya, kalau lepas asar, kalau lepas maghrib, kalau lepas isyak dekat nak tidur, jangan tukar. Jadi tuan-tuan buat keputusan awal apa? Ya, jangan kejap pagi, kejap malam. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, masa ni, sebab tu kadang-kadang kita tengok kenapa ulama dia jaga, kenapa masa solat ni Allah tengok, Allah uji kita kejap 1 minit, kejap 2 minit awal, kejap 3 minit lewat. Dia nak suruh kita fokus pada masa berkat. Begitu juga amalan yang kedua, surah. Ini paling mudah boleh hafal malam ni tuan-tuan sekalian. Balik rumah, ya, bagi salam, baca bismillah, baca selawat, baca qul huwallahu ahad. Jadi saya ijazahkan pada tuan-tuan, saya kena tanya soalan, hal qabiltum, adakah tuan-tuan menerimanya? Maka jawab qabilna, ya. Jadi kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.